Tak ada. Okey, boleh Okey, hari ini kita nak masuk salah satu proses dalam proses pembuatan ialah assembly. So dalam assembly kita bagi kepada berapa? Ingat? Dalam assembly bagi kepada berapa? 2 ke 3? Baru nak buka nota ni. 2. Apa benda? Mechanical fastening dengan apa benda? Permanent, kan? Permanent joining process. Bagus. Permanent joining process. Okey, ini adalah yang kita nak belajar hari ini. Okey, sepatutnya kalau dalam lab kalau dalam bengkel kita memang you akan gunalah benda ni, kan? Sebab kita ada semua mesin ni, tapi sayang, sejuta kali sayang, disebabkan pandemik yang melanda ni, jadi kita tak boleh nak teruskan kita punya proses pembelajaran secara amali. Okay, so untunglah you all tak payah nak buat amali kimpalan. Kalau tak, mata you akan berabuk, sentiasa menangis kerana joining proses kimpalan ni, dia akan menyebabkan mata you menitis-nitis, mengalir tanpa henti. Kan? Okay, ini adalah joining process, one of the process yang kita akan belajar lah. Okay, dalam joining process ni, prosesnya kalau bahasa Melayu kita sebut proses sambung. Sambung. So bila kita kata proses sambung ni, dia biasanya melibatkan dua benda lah. Kita tak akan sambung satu benda, kan? At least kena ada dua. At least. Mungkin lebih daripada tu, okey. Cuma sekurang-kurangnya kita ada dua part, dua bahagian, dua komponen yang kita nak sambungkan mengikut mengikut keperluan lah, mengikut fungsi-fungsi produk yang kita nak hasilkan. Okey. Kemudian kita pergi detail sikit, joining process. Okay, overview on joining process. Biasanya joining process and equipment ni terbagi kepada, kita kena tengok the welding, joint, quality and testing. Kemudian kita ada safety and environmental considerations. So yang ni kita tak pergi detail sangatlah joint safety apa semua ni. Nanti akan belajar dalam, patutnya kalau dalam amali kita belajarlah. Sebab sekarang ni amali tak ada. Kita teruskan kepada ni. Okay, joining process biasanya terbahagi kepada dua. Iaitu kita panggil welding atau pengimpalan, adhesive bonding dan mechanical fastening. Ataupun kita juga boleh katakan dia adalah permanent dengan temporary. Okay, welding biasanya adalah permanent, adhesive bonding juga permanent. Kemudian kita ada satu lagi iaitu mechanical fastening. Mechanical fastening ni dia adalah biasanya adalah temporary. Apa maksud temporary dengan permanent? Ingat lagi apa yang telah saya ajar pada minggu lepas? You all semua tak hadir minggu lepasnya? Ada tak yang hadir pada minggu lepas? Okay, pelajar kita 29 orang. Mana lagi pelajar? Kalau tak nak, saya bagi recording je lah yang tahun lepas punya recording, kan? Senang, saya pun tak payah mengajar. Nanti you all complain, apa ni recording? Saya nak live. Kan? Ada internet ke mana? Mana lagi sahabat-sahabat kita 29 orang sahaja yang hadir ke kelas ni. Inilah masalah you all ni. Bila lecturer nak masuk bersemangat dah, you all pula tak bersemangat. Kan? Inilah masalah pelajar-pelajar ni. Cuba you bayangkan you jadi guru nanti. Okay, you masuk dalam kelas. Tak ada seorang pun pelajar you masuk dalam kelas tu. You dah bersemangat ni. Kan? Gaji baru dapat. Mau semangat. Dah prepare, dah sedia. Bila masuk dalam kelas, tak ada seorang pun pelajar. Bayangkan benda tu berlaku dalam hidup you. Kau memang 30 orang kelas ni. Cuba komen sikit. You all ni pasif lah, senyap je. Saya tak tahulah you all buat apa. Nak tulis pun tak boleh ke? Cuba komen sikit. Saya tahu you nak buka mic tu berat sangat, kan? Komen. Komen tak? Boleh tak komen? Ke tak boleh juga komen? Dekat telefon payah komen ni. Nak kena panggil nama seseorang ni. Boleh. Baru boleh. Bangun. Okey. Boleh. Apa tadi saya tanya you, saya pun dah lupa dah tengok. Ada, doktor? Apa yang ada tu? Okey. Okey. Bagi kepada 3. Saya nak tanya soalan tadi, saya dah lupa tengok. Awak ni. Okey, welding, adhesive bonding and mechanical fastening. Okay, kita ada welding. Welding ni proses kimpalan. Mungkin you tak pernah dengar, kan? You tahu hanya
perkara alatan-alatan masak je. Yang lain mungkin you tak tahu sangat. Okay, kita ada fusion, brazing and solid state. Fusion welding terdiri pula pada mechanical, chemical, kemudian kita ada brazing and soldering. Itu saya dah cerita sedikit mengenai brazing dan soldering. Kemudian dia adalah solid state. Kalau you baca banyak buku, kadang-kadang dia kata welding ni bukanlah brazing and soldering. Dia adalah part yang berbeza. But dalam buku ni, mazhab ni kata welding, brazing and soldering is one of the welding process. Jadi kita ikutlah mazhab ni. Saya pening kepala kan. Ikut mazhab al-sunnah jemaah. Okay. Electrical, chemical dengan mechanical untuk solid states. Kalau kita tengok sini, nama lagi solid states kan. Mana dah? Fusion, brazing and soldering. Okay. Solid state ni maksudnya dia tidak maksudnya bila kita cairkan dia tidak mengubah material atau bahan itu 100% cecair. That's why dia panggil solid state. Dia masih lagi mengekalkan kecantanannya. Kecantanannya. Kekerasan dia solid state tu. Itu maksud yang dikatakan solid state. Fusion welding biasanya kita panaskan lebih daripada melting point, melting temperature kan. Fusion dia cair kata orang Kedah. Kan cair. Dia akan cair. Okay, cair. Macam perempuan diberi bunga, dia akan cair pada hari jadinya kan. Tapi lelaki bagi bunga ke apa, dia masih solid state, dia masih lagi dengan pegangan dia. Itulah kelebihan seorang lelaki berbanding dengan perempuan. Okay, setuju ke setuju? Dia tak setuju? Gambar senyum. Baguslah ada gambar senyum. Tu. Korang senyum lah macam tu. Bagus tu. Siapa buat emoji tadi? Atirah Huda. Saya nampak. Kan? Kenapa pula nak menangis tu? Nur Hakimah tadi dia setuju dengan pandangan saya. Kan saya dah cakap tadi. Kan? Itu kelebihan seorang lelaki. Okey, sebenarnya kita nak cerita pula dengan topik ni. Wow, Walkis marah tu. Okey, kenapa joining process? Kenapa? Why? Kenapa joining process? Itu persoalan kita. Okey, kenapa joining process? Okey, untuk part pertama, okey, contohlah kita nak menghasilkan produk yang besar. Kan? Contohnya tank lori tu. Ataupun banyak lagi part kapal terbang dan sebagainya. Takkanlah kita nak buat dia jadi satu part. Maksudnya kita kena pecah dia. Kita kena separatekan dia part by part. Okay, macam sebiji kereta kan besar. That's why dia kata some even product are too large to be made by individual process. Contohnya 3D hollow structure members dan sebagainya lah. Kita tak payah peningan ni. Cuma saya nak cerita, you bayangkan produk tu adalah besar sebiji dan kita nak menghasilkan dia sekeping macam sebiji macam tu. It is impossible kan nak buat benda tu. Sebiji kereta kita guna part je. Kita guna part je. Maksudnya kita guna part, tak ada assembly. Untuk produk yang kecil mungkin boleh. Tapi produk yang besar, kapal terbang, jet pejuang, machine gun, apa lagi? Banyak lagi kan. Produk-produk yang besar maksudnya dia begitu sukar untuk kita menggunakan part by part. Okey. Kemudian point nombor 2, senang, more economical to manufacture and to join individual component. Contohnya adalah ini mesti awak tahu ni, cooking pot with handle. Okey. Easy, more economical to manufacturing. Maksudnya senang lah. Takkanlah pemegang tu kita nak buat sekali dengan pemegang tu dengan kita punya cooking pot ni apa, senduk. Contohnya bukan senduk, cooking pot tu apa, kuali, macam kuali kan. So kita kena buat berbeza part. Jadi kita pasang. Kalau kita buat satu part tu susah nak buat satu part tu kan. You nampak kan, you berijin kan, cooking pot with handle. So product to be disassembled for maintenance. Maksudnya bayangkan kereta sebiji kita hanya part dia, tak ada assembly. Jadi nak maintenance macam mana? Kena setiap kali rosak kena belah dua. Setiap kali rosak kena belah dua kan. Tak logik nak buat part by part. Kan pintu kereta macam mana nak buat?
Kan, that's why kita senang untuk kita Disember ni maksudnya kita buka. Buka untuk maintenance. Contohnya enjin tu rosak dan sebagainya. Okay. Jadi kalau dia ni adalah assembly semua, jadi susah untuk kita buat. That's why kita buat dia assembly joining process. Okay, varying functionality of product. Contohnya kita akan buatkan produk tu fungsi dia, dari segi fungsi tu kita pelbagaikan lagi. Contohnya brake shoes. Tahu brake shoes dekat tapak kasut awak. Kemudian carbide insert ni tak faham lah. Contohnya tadi cooking pots tadi. Kan, kuali tadi dengan pemegang dia. So pemegang tu kita gunakan biasanya plastik. Dan kuali tu adalah kita katakan dia adalah metal. Kan? So apa akan jadi kalau kita just guna metal saja, mungkin masa kita pegang, mungkin tangan kita ni akan jadi panas. Kan? That's why kita buat satu part tu kita hasilkan melalui plastik dan satu lagi kita menghasilkan melalui logam tadi. Maksudnya bila kita pegang dia tak panas. Kan? You all mesti experience benda ni. Betul ke betul ni? Experience ke tak ni? Kita tak pernah masak ni. Belajar saja ERT. Setuju. Apa yang setuju awang? Awang semua setuju. Okey, bagus. Okey, bagilah respon kan. Saya tengok, saya takut awak tidur je ni. Saya takut saya bercakap seorang dan mak awak saja melihat saya. Saya tak nak macam tu kan. Bila saya pergi pasar, ini Dr. Arman rupanya yang mengajar anak dia kan. Makcik selalu tengok, anak makcik tidur tapi makcik je yang tengok. Kan? Tak tidur doktor, sedang mendengar. Wah, bagus. Macam tu lah kan. Saya tak nak macam tu. Saya dah pernah nak kena sekali. Kan, ini Dr. Arman ya. Yang mengajar anak saya ni, Ika katanya. Ika mana pula, saya pun dah tak ingat dah. Kan, ramai dah student saya ni. Lagi-lagi online macam ni. Dah lah, you tak nak buka kamera. Saya pun tak kenal lah you. Doktor, maaf, saya kurang jelas poin nombor 3. Aku nak cakap kurang jelas. Orang dah pergi poin nombor 5 dah ni. Okay, product to be disassembled for maintenance. Okey lah, saya bagi tahulah macam iPhone ni kan. iPhone ni kan susah sikit. Tapi tak adalah susah juga kan. Dia boleh buka juga. Maksudnya kalau kita buat dia ni seketul macam tu. Kalau ada masalah, contohnya rosakkan part-part dalam tu. Maksudnya macam mana you nak buka part tu? Kan, that's why kita buat part by part, kita combinekan dia. Itu maksud dia. Senang untuk kita buka. Disassembel ni maksudnya kita buka benda tu. Katakanlah macam mouse ni kan. Allah. Apa pula dia pergi sampai sini. Saya tunjuk teruslah. Katakan dalam part ni kan. You can imagine dia ni adalah bukannya assembly. Maksud bukan assembly ni, dia satu produk seketul macam ni. Seketul keluar. Macam kereta mainan, sebiji. Kan? Let's say lah kata dia rosak dalam ni apa semua. So, macam mana you nak buat? Senang ke senang nak buat ni? Ni, bonet nak buka apa semua. Dalam enjin lagi lah, dalam enjin. Susah doktor. Susah, betul kan? Susah kita nak faham. Nak faham pula. Susah kita nak buka ni. That's why lah kita buat part by part. Satu. Dan kita combinekan dia. Kan, Nurul, betul? Part by part tu kira komponen by komponen lah doktor kan? Betul. Satu-satu. Itu dia kan. Itu maksudnya kenapa kita kena, dia tanya tadi, why joining process? Kan, dalam part engine tu, joining process ni maksudnya kita mungkin guna mechanical fastening, mungkin kita guna welding, kan? Mungkin dalam case nombor 3 ni biasanya mechanical fastening lah. That's why kita panggil joining process. Joining ni maksud tadi satu ataupun dua part ni kita combine. Dia asalnya tak sekali. Kan? Dia asalnya bujang macam you all, bujang. Tapi dia kahwin. Kahwin. Kan? Jadilah dia joining process. Tapi dia senang untuk kita buka dia. Kalau dia satu part macam tu payah nak buat. Kan? Ada lagi point tadi kan? So ini dari segi function tadi, contoh tadi kuali lah. Kuali dengan pemegang dia kan. Pemegang dia tu dibuat daripada plastik.
kuali pula dibuat daripada metal. So kalau kita joinkan dia tu, kita gunakan skru dan sebagainya kan. Tak kira lah skru ke apa. So maksudnya fungsi yang berbeza kan. Maksudnya pemegang tu fungsi dia untuk pegang lah, untuk mengelakkan tangan kita daripada panas. Tapi dia punya body the whole tu untuk dia sebagai satu tempat, okay, untuk kita memasak, contohnya. Okay, satu lagi adalah transportation and assembly is less costly lah. Contohnya macam mana kita nak transportation ni, asyik bawa benda besar tu pergi sana pergi sini kan, kecuali kita memang dah nak jual lah dia kan. Macam Proton dia nak jual dah kereta, dia terpaksa dah bawa sebiji tu. Tapi sebelum tu semua daripada Bangi ke daripada mana dia punya vendor bawa semua part tu pergi Proton dan dia pasang dekat situ, dia joinkan dekat situ. Itu maksud dia. Okay, kalau kita buat satu part saja memang tak logik lah sebenarnya satu part ni kan. Kalau kereta macam mana nak buat satu part, contohnya mesin yang besar. So macam mana, takkanlah kita sentiasa nak kena bawa mesin tu. Jadi kita masa kita buat tu kita macam kereta dia panggil CKD kan, CKD tu kalau kita beli sebiji kereta daripada UK, harga dia sangat mahal. Tapi kalau kita beli kereta CKD, apa maksud CKD? Dia pasang dekat Malaysia. Kereta tu dipasang dekat Malaysia. Maksudnya pintu dia apa semua mungkin kita import daripada Thailand kan. Sebab Toyota pun dah ada kilang dekat Thailand. Honda pun ada dekat Melaka kan. So kalau tak, best kita akan pergi Melaka kan. Boleh pergi tengok macam mana kereta idaman awak tu dipasang. Macam mana dipasang kan. Apa tengok Proton dekat, kita kena pergi jauh-jauh. Tapi sayang, seribu kali sayang, COVID melanda kita, tidak boleh nak teruskan perjalanan kita itu. Okay. Kemudian faham kita punya 5 poin ni. Nanti kalau tanya dalam test, harapnya semua boleh jawab lah dengan jayanya kan. Okey, kemudian ini adalah contoh. Okey, kalau tak bagi contoh ni you tak faham. Sebenarnya dalam sebiji kereta ni dah ada pelbagai contoh. Contohnya adalah contoh di dalam contoh ialah ni, kita pergi part pertama, bonding and windshields to car body. Maksudnya cermin ni kan dia pakai gum macam bonding. Ini adhesive bonding namanya. Okay, fastener kan, body engine, part dalam engine ni kita pakai screw untuk join dia. Okay, mechanical fastening. Bolt engine assembly, bolt ni yang macam screw macam tu. Okay, kita pasang juga dekat sini. Kemudian kita ada solder electrical circuit. Dekat mana tu solder tu, dekat depan ni, mungkin kita nak pasang lampu ke apa semua tu, kita pakai soldering process kan. Ada juga tadi soldering. Kemudian brazing, ni ada brazingnya, biasanya ni apa tu, exhaust kan, exhaust. Sebabnya you all semua tahu kan, kebanyakannya kes sekarang ni adalah ramai orang meninggal di dalam kereta sebab dia tak matikan enjin. Salah satu sebabnya adalah brazing ni lah. Bila kita brazing tak betul apa semua, menyebabkan kebocoran, dan kebocoran tu masuk dalam kereta ni. So macam kita pasang ubat nyamuk, ada nyamuk dalam tu. Ibarat macam tu kan. Kita nak pasang kelambu supaya nyamuk tak masuk, tiba-tiba kita pergi pasang ubat nyamuk tu dalam kelambu, dengan kita lah meninggal. Itu bahaya That's why kalau you nak pergi dating mana-mana dekat tepi pantai, so make sure buka tingkap tu. Okay. Tak apa walaupun pencegahan maksiat datang kan, biar ditangkap terus you. Kan. So ni so, penting ni, ada you kena faham dah ni, buka tingkap nak pergi dating. Kalau dengan motosikal tak payahlah, dia dah memang tingkap dah kan. Ini kita cerita kereta kan, awak sewa kereta kancil ada lagi, kereta Viva kan, sewa kereta Viva, lepas tu bawa jalan-jalan pergi dengan boyfriend sebagainya, make sure buka tingkap tu. Sebab apa ni, takut ni brazing ni dia tak betul-betul buat, ataupun dah lama kan, kereta tu utamanya kereta lama, dia akan bocor dekat ni manifold ni kan. Bila bocor dia akan keluar dia punya asap tu, kan asap tu sangat bahayalah. Sebabnya asap tu, kita ada satu lagi penapis kat sini.
mungkin asap tu belum ditapis sempurna lagi. Sebab tu dia ada gas monoksida apa benda lah, gas banyak kan masuk dalam tu, dia akan bahayalah kepada diri kita. Kemudian kita ada adhesively bonded fabric. Fabric juga ada juga, maksudnya kita gam kan. Biasanya kita jahit kan, tapi ada juga dalam proses ni kita guna gam. Kemudian seam welded muffler. Ini adalah muffler welding lah, kita gunakan welding. Kemudian seam body component. Ni kita dulu kita punya bonet kita pakai benda ni lah, kita pakai macam steel macam tu kan. Kemudian welding exhaust mechanical fastening dekat sini. Lepas tu kita ada spot welded car body dekat pintu ni. Ini adalah lengkap nak menunjukkan bahawa inilah proses yang kita akan belajar, iaitu dia panggil joining proses yang terdiri daripada welding, soldering, brazing and mechanical fastening. Ada dalam part kereta tu kan. You tahu sewa je kereta, sebenarnya you tak tahu belajar. Punya belajar kan. Bila kita pergi dating, kadang-kadang kita lupa yang kita bawa itu adalah sebiji kereta. Kan? Dalam kereta tu sebenarnya ada macam-macam. Ada sambungan dekat situ kan. So mungkin bila you keluar dengan girlfriend, boyfriend you tak ada modal nak cakap apa. So you explain dekat dia. Ini adalah adhesive bonding. Teknologi pembuatan salah satu proses adalah joining proses. I belajar dengan Dr. Arman. Siapa Dr. Arman tu? Adalah lecturer I tu. Lepas tu ceritalah, nampak dekat cermin ni kan, cermin ni ada macam dia panggil body winding windshield, maksudnya cermin tu digam. Gam tu sangat kuat. Mana kuat gam ni dengan cinta awak kepada saya. Contoh kan, barulah romantik nak cerita kan. Kan? Kalau tak kita ada modal, kau tengok aku tengok kau, lama-lama bergaduh lah. Tengok dekat sini cerita joining proses tu boleh kaitkan dengan cinta awak pada saya. Mula-mula cerita dia pun dah pening apalah ni, cerita pasal ni pula kan. Dia udahlah bukan orang mekanikal. Lagilah pening. Boleh satu dalam sebiji kereta ni. Macam-macam kita boleh tengok, belajar dekat sini. Jangan sewa saja kereta, make sure you belajar benda-benda macam ni. Boleh ke boleh semua? Kita pergi kepada macam mana? Boleh boleh. Ini adalah asas tadi. Ada lagi ke ni? Tak ada sini. Asas lagi. Fusion welding. Apa tadi fusion welding? Ingat lagi saya cerita tadi? Dia cair kan? Macam perempuan kita bagi bunga pada hari lahir dia. Tapi jangan bagi lewat lebih daripada 1 minit. 1 minit baru nak wish, memang dia akan tidur, akan menangis. Kan? Pukul 11.59 dah ready dengan bunga kan. Silap je, lambat je 1 minit. Tapi biasa lelaki ni dia bukan 1 minit, kadang-kadang 1 minggu baru dia teringat kan. Bukan minggu lepas saya jadi you I baru ingat, dah seminggu dah baru nak ingat. Ya Allah, seminggu sabar je lah kan. So fusion welding tak berlaku lah, tak cair lah kan. Dia bagi marah dekat you adalah. So please make sure hari lahir orang yang tersayang ni kita sentiasa ingat. Fusion, orang perempuan dia akan ingat benda-benda macam tu kan. Saya dah terbaca Facebook tadi kan, ada seorang lelaki ni dia cerita, dia kata lelaki ni banyak, dia takkan ingat lah benda-benda yang 6 tahun berlaku kan. 6 tahun yang berlaku, benda-benda lama. Lepas tu dia takkan ingat lah makanan paling best dia makan. Perempuan ni semua ingat, dia kata kan. Tiba-tiba ada komen dekat bawah tu kata, tapi pelik juga lelaki macam mana jalan tu dia boleh ingat kan. Jalan dia pergi dating dulu dia ingat pula. Rupanya isteri dia yang komen kan. Baru padan muka dia. Lain kali jangan tulis untagged pula. Kita boleh tu kepada wife kita ke girlfriend kita kan, barulah kita tak kena di komen. Kemudian kita pergi kepada solid state welding. Solid state ni adalah pemejal. Dia maksudnya dia tak cair sepenuhnya. Ini sifat seorang lelaki kan. Walaupun diberi bunga, diberi cincin dan sebagainya, namun hati kita tetap teguh kepada prinsip kita.
Okey, itulah lelaki berprinsip. Okey, ini perempuan. Ingat macam ni Kemudian kita ada brazing and soldering. Apalah Dr. Arman hari ni katakan. Mantap. Tengok Arif ada penyokong saya, jangan main-main dalam kelas ni lah, ramai perempuan. Habis saya kena kecam nanti. Okey, kemudian kita ada brazing and soldering. Brazing and soldering. Okey, brazing dengan soldering ni dia lebih kurang juga dengan welding. Cuma brazing ni suhu dia tak setinggi welding. Okey, cinta dia tak setaraf dengan welding. Dia sikit-sikit saja. Kemudian soldering ni kan dia belajar dekat sekolah sekolah menengah dulu. Kan ingat dulu sama awet you dekat subjeknya kemahiran hidup. Dulu ada kemahiran hidup dah kan. Sekarang dah tak ada dah kemahiran hidup. Macam mana kita nak hidup tanpa kemahiran? Saya pun pelik subjek tu ditukar kan. Sayang 1000 kali sayang. Kalau tak, you mesti ingat lagi brazing apa dan semuanya lah soldering proses. Okey, boleh ke boleh sahabat semua? Boleh. Boleh Alhamdulillah. Terbaik dia kata. Okey, ini adalah fusion welding. Fusion welding ni you kena ingat maksudnya kita panaskan bahan tu sehingga dia cayak. Cayak pula macam cerita Hindustan, cayak-cayak ni. Okey, dia cair. Dia sampai cair benda tu. Okey, that's why dia kata basically fusion welding menggunakan heat to dilute. Dia menggunakan haba, bukan menggunakan bunga tau. Menggunakan haba untuk mencairkan bahan tu lebih over the melting point. Okay, over the melting point of the metal during the merging process. Maksudnya dekat sini fusion welding ni dia panaskan menggunakan haba. Okay, haba tu untuk mencairkan bahan logam tadi melebihi takat lebu, melting point, takat lebu, takat pencairan sesuatu bahan. Apa maksud tahap pencairan ni? Maksudnya bila kita kenakan suhu pada satu bahan tu, okay, dia akan berubah sifat dia daripada pepejal kepada cecair. Berubah sifat dia. Kan? Dia berubah sifat dia. Maksudnya dia tadi keras, kemudian dia jadi cair. Tapi ingat jangan lebih daripada pukul 12 1 minit. Kalau lebih daripada 21 minit ataupun 2 minggu dah tak ada apa, dah basi dah. Okey? Itu maksudnya fusion welding. Boleh faham ke faham? Senang fusion welding. Ingat perempuan tadi. Okey, sekuntum bunga di tepi pantai cair pukul 12 1 minit. Saya nak bagi analogi macam tu supaya you senang kan. Walaupun ramai perempuan tak puas hati dengan saya tahu kan. Tapi bersabar je lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada fusion welding ni ada banyak jenis. Okey, kita ada arca, kita ada gas, kita ada tungsten inert gas, kita ada metal inert gas. Saya tak bawa pula saya punya iPad hari ni. Kalau tak boleh kita conteng-conteng. Tapi kita boleh conteng dekat sini. Kan. Mana conteng saya tadi? Okey, kita conteng dekat sini. Okey, kita ada ni. SMAW dia panggil ni SMAW, S-M-A-W. SMAW. Kemudian kita ada GMAW. Ni bukan nama-nama bunga sahabat semua. Tu ada bunga nama ni, tak ada kan? GMAW. SMAW, GMAW, GTAW. GTAW. Ni apa ke benda tu? Nanti saya explain dekat awak. Don't worry. GTAW. Kemudian barulah kita ada kimpalan gas. Ini asas dalam kita nak belajar. Tukar kala lain pula. Okey, kalau you tengok sini, kita ada kimpalan SMAW, GMAW, GTAW, gas. Okey, kita balik dah sini. Kena padankan jawapan anda dengan betul kan. SMAW. Okey, ni SMAW. Kan, GMAW. Gitu. GTAW. Alamak. Ni GTAW. Kemudian kimpalan gas. Ni.
Ingat tadi tak? Kita bermain-main benda ni masa kecil. Dah lupa. Kita ambil color apa? Color hijau pula. Color hijau. Sekarang ni, color hijau. Color hijau dengan merah dia boleh masuk. Sekarang ni hijau dengan biru dah tak boleh masuk sangat. Merah dengan ni boleh. Sekarang ni sahabat-sahabat semua, kalau kita tengok sini, arc welding ni dia panggil juga SMAW. Apa maksud SMAW ni? Adalah shielded metal arc welding. Itu bahasa orang putih. Kan? Bahasa Melayu ni apa? Timpalan arka logam berperisai. Itu dalam bahasa Jawanya. Kan? Dalam bahasa Jawanya adalah timpalan arka logam berperisai. Itu kata bahasa Jawa. SMAW. Kemudian kita pergi kepada JIMAW. SMAW ni juga dipanggil timpalan arka. Orang panggil dia timpalan arka kan. Ni. Timpalan arka. Macam you lah dekat Johor, orang panggil dia Siti kan tiba-tiba. Contoh nama you Siti Munirah. Kan, Siti. Kemudian dekat UPSI orang panggil Mu. Kan, Mu. Lepas tu dekat asrama dulu orang panggil Mirah. Kan, macam-macam. Ada 3 nama you. Siti, Mu, Mirah. Kan, ataupun Irah. Irah. Macam-macam. So, macam juga SMAW juga ni. Kan, dia pun ada kampung-kampung dia juga. So, mungkin dekat kampung sini panggil SMAW. Kampung lain panggil arc welding. Ada satu kampung di Johor, namanya Kampung Jawa. Mungkin dia panggil timpalan arka. Nampak? Nampak ke nampak? Bahawa SMAW, kita ada SMAW adalah dipanggil timpalan arka, arc welding. Kemudian kita ada JIMAW. JIMAW ni bukan harimau, sahabat-sahabat semua. JIMAW ni adalah gas metal arc welding. Dalam bahasa Jawanya sekali lagi adalah timpalan arka logam bergas. Logam gas. Tadi logam berperisai. Ini pula logam bergas pula. Kan macam air berkarbonat pula kita dengar kan? Air bergas. Wow, sedapnya sebab sekarang ni nak bulan puasa dah. Kan raya biasa kita akan dihidangkan dengan minuman bergas. Sebab orang sekarang ni malas nak buat air jadi dia beli minuman bergas tu. Sama juga yang ni metal gas. Welding timpalan arka logam gas. Boleh ke boleh? Faham ke setakat ni? Tu atau nama dia, nama lain dia tadi apa pula telefon saya tak nak angkat. Ataupun nama lain dia adalah MIG, yang ni MIG metal inert gas. Itu nama lain dia lah. Dekat kampung orang panggil MIG, dekat universiti orang panggil JIMAW. Dia ada lagi satu lagi, metal active gas ke, MEG ke. Kemudian dalam kuis nanti, dalam ujian satu nanti, jangan pula you terkejut. Apa ke benda-benda ni? Jangan terkejut, nama berbeza tapi orangnya sama saja kan. Kemudian kita pergi kepada jitau. Jitau ni pula apa benda pula? Jitau tadi rimau, jitau pula. Jitau ni adalah gas tungsten arc welding. Gas tungsten arc welding, timpalan arka tungsten gas. Tungsten dalam bahasa Melayu tungsten juga. Dalam bahasa Inggeris kita panggil tungsten, dalam bahasa Jawanya pun tungsten juga. Sama juga Jawa pun. Kan? Bahasa dia sama. Kan? Macam tempe lah kan. Bahasa orang putih tempe kan. Bukan tempeyek. Kalau bahasa Jawa pun tempe juga. Jadi ada perkataan yang sama. Hitau ni sama kan. Kemudian kita pergi pula timpalan gas. Ini jangan bagi tahu mak awak pula. Kena mak awak jauh marah saya pula nanti kan. Dia dengar apa ni Dr. Arman cakap Jawa ni kan. Saya pula yang kena marah. Nanti komplain pula kan. Gas ni adalah timpalan gas welding. Timpalan gas. Timpalan gas. Boleh faham? Semua ni? Ada lagi tak ada orang ni? Saya cakap sorang-sorang ni. Macam cakap sorang ni. Ada punya.
Doktor, nanti dalam test boleh ke contoh situasi bunga dengan perempuan tu? Kalau saya tanya pasal perempuan, saya tanya pasal lelaki. Lelaki mana beri bunga, Alin? Faham. Aida kata, ada doktor, ada. Ada dekat mana tu? Kat rumah masing-masing lah kan. Tanya lagi Dr. Arman ni. Takkan ada tepi pantai pula. Sekarang ni boleh faham ini adalah maksud dia. Kat rumah. Bagus. Sekarang ni awak di pemantauan yang ketat. Bukan oleh kementerian tapi oleh parents awak kan. Mak ayah awak sentiasa tengok je. Pantau Facebook, Instagram. Sekarang ni TikTok kan. Takut duduk dalam bilik duduk berjoget. Rupanya duduk buat TikTok punya ni. Duduk menjual dekat TikTok kan. Jangan macam tu kemudian kita pergi kepada, saya nak cerita sikit, warna ni tak cantik ni, bukan tak cantik nanti you tak nampak, warna biru lah. Saya cakap tadi warna biru sekarang ni tak boleh masuk warna merah. Tapi tak apalah kan. Semau, jimau. Semau dengan jimau. Kalau tengok semau dengan jimau, yang dia bezanya dekat huruf ni. Ini cerita dia. Semau, jimau ni adalah warna biru ni yang beza dia. Yang beza dia, yang lain sama. Kan dia mau juga. Kan ni. Kan dia sama je ni, mau juga. Ni pun sama mau. Mau ke tak mau? Mau. Dia sama kan. Kejap merah kata nak mau dengan biru. Biru kata tak mau dengan merah. Jadi ni jawapan dia mau ni kan. Situasi sekarang ni pelik kan. Mau kejap tak mau. Susah macam tu. Kita yang pening nanti. Sekarang ni semau, kita ada semau, kita ada jimau. Semau ni kita tahu shaded, perisai kan. Jimau ni adalah gas. So perkataan yang berbeza dekat sini adalah perisai dengan gas. You tahu kan, saya mula dekat belakang kan. Kita biasanya belajar bahasa Jawi, kita mula ikut kanan kan, bukan ikut kiri, ikut kanan. Jadi kita mulakan semau ni ikut kiri juga. Sebab bahasa cowok tadi. Welding ni adalah kimpalan. Seperti yang you tahu, kimpalan ni adalah satu proses. Saya dah explain ni kimpalan, tak apalah. Kimpalan ni adalah satu proses di mana kita mengenakan haba. Kita mengenakan satu haba, kita panaskan bahan tu sehingga dia cair, kemudian dia bertukarlah daripada pebejar kepada cecair. Kemudian bila dia cecair tu tadi, kita combine dua part kan. Kemudian bila dia cair tadi, bila dia keras tu dia bergabung bersama. Dia bertaut, dia berpeluk. Dia panggil coalescing. Nanti saya cerita. Dia berpaut, bergabung, berpeluk bersama-sama. Bersama-sama dia berpeluk. Itu namanya welding. Welding. Bahasa cowok pun macam tu juga dia panggil cowok pun. Itu masuk kimpalan. Maksudnya kita panaskan. Cuma dekat sini, kita nak panaskan ni kita nak guna apa? Itu yang membezakan antara semau dengan jimau tadi. Tadi kita cerita kimpalan ni adalah kita nak menghasilkan, kita nak mencairkan bahan tu. Dalam kes ni kita gunakan arka. Arka. Saya melukis lagi. Katakanlah ini adalah part dia. Ini adalah kita nak panggil welding. Terima kasih kerana puji saya tu. Saya tahu lukisan saya sangat cantik kan, walaupun ini belum lukisan tangan lagi, lukisan ni kan nampak dah kesenian yang ada pada diri saya. Puji diri sendiri dah taruh. Warna ni tak sesuai, saya tak suka kuning ni. Warna apa? Warna pink nanti kan ramai perempuan suka pula. Tak naklah saya. Saya nak colour hijau je ni. Katalah. Let's say lah sekarang ni kita nak buat kimpalan kan. So bila kita nak buat kimpalan, ni. Ya zoom. Sekarang ni zoom kan. Zoom. Walaupun kita tak pakai zoom sekarang ni, kita pakai Webex, tapi tak apalah saya nak cerita pasal benda ni. Ni nampak. Nampak sini, ini adalah electrode.
Elektrod. Ini adalah elektrod. Ini adalah elektrod. Alah, payah nak je. Elektrod. Elektrod. E-L-E-K-T-R-O-D. R-O-D. Elektrod. Ini adalah elektrod. Elektrod dia apa benda? Elektrod ni satu, dia macam stick batang ni. Maknanya kita sambung dekat elektrik. Kita sambung dekat elektrik lah, bahan elektrik, mesin elektrik ni. Alah, warna kuning pula kan. Warna hijau dah ada tadi, warna biru dah ada, warna ni. Kan kita sambung dia dekat mesin ni, ni mesin ni. Mesin welding ni pagi kan. Dia sambung sini. Kemudian yang sini pun sambung sini. Nampak itu dia punya wire ni, kabel. Okey. Kalau tengok sini dia ada gap dekat sini kan? Dia ada gap antara elektrod dengan bahan kerja. Ni bahan kerja lah, katakanlah you nak kimpal besi lah kan. Senang cerita besi. So dekat sini tengok dia ada gap. Kan? Dia ada gap. So bila kita kata ada gap dekat sini, okay, ada gap dekat sini, so arus elektrik dia akan mengalir. Mengalir. Sama ada kita tengok dia ada dua jenis, ada positif sini, negatif sini. Ada positif sini, ada negatif sini. Okay, ada yang positif sini, yang negatif sini. Katakanlah sini lah kita ambil positif, positif sini. So positif ni daripada sini arus elektrik akan mengalir sini, dia masuk elektrod ni, dia cuba nak mengalir, ni negatif kan, dia cuba nak mengalir kepada bahan kerja ni tadi. Dia cuba nak mengalir ni tapi tak boleh kan, tak boleh. Kenapa? Sebab ada ni jarak, dia ada jarak dekat sini kan. Macam you lah, tak boleh nak jumpa kawan-kawan you kan, sahabat baik you tadi. Sebab baik you tadi, dia tak boleh jumpa dia sebab apa? Sebab ada sekarang ni duduk rumah masing-masing, COVID. So ada jarak antara you dengan dia kan, ada jarak dengan dia. So bila ada jarak, you akan meronta-ronta kan, you tak sabar, tak boleh. I nak pergi juga jumpa dia, katakanlah kan. So bila nak pergi ni semua, dia pun sama juga ni, positif ni dia cuba nak mengalir kepada bahan ni kan, dia memaksa diri dia mengalir ni. Bila memaksa ni, dia memerlukan tenaga yang tinggi. Kan, you macam nak keluar rumah, mak ayah dia tak bagi, you kena tenaga yang tinggi, lompat pagar ke tak kisah lah kan. Tak boleh lah, nanti saya mengajar lompat pagar pula kan, saya pula masuk usi confession tadi kan. Maksudnya you perlukan tenaga yang tinggi untuk lawan saya nak keluar rumah. Sama juga, dia pun perlukan tenaga yang tinggi, power yang tinggi untuk mengalir ni. Sebab apa? Sebab ada jarak dia tadi. Jarak tadi. Jadi apa yang akan jadi? Dia akan jadi panas dekat kita punya ujung tadi kan. Bila you meronta-ronta dekat rumah tu, dia akan jadi panas. Kalau rumah tak ada aircon kan, kipas lagi, aircon pun rosak kan. So nak mengalir tak boleh tadi, dia akan meronta nak pergi juga tak kira. Lepas tu dia akan jadi cair dekat sini kan, cair dekat sini. Bila dia panas dekat sini, dia akan menghasilkan spark. Sebelum dia cair tadi, dia menghasilkan spark. Sebab dia cuba nak mengalir tadi, dia menghasilkan spark. Spark ni macam bunga api. Pernah main bunga api dekat raya sekarang ni, raya ni kan, bunga api tu dia macam, nampak kan bunga api tu. Okay, dia macam percikan-percikan api. Kenapa percikan-percikan api tu? Sebabnya arus ni cuba mengalir tapi tak boleh disebabkan ada gap ni. Memang kita nak buat gap. Kalaulah contoh masa you welding tu, you tersentuh, maka tidak akan jadi arka. Arka tidak akan berlaku. Spark, arka ni nama dia arka. A ni adalah arc. Arc ni adalah arka. Arka ni adalah apa? Benda percikan api tadi. Okay, sebabnya dia tak boleh nak mengalir. So kenapa? Maksudnya dalam proses mau ni, pemanasan berlaku dengan menggunakan arka. Ingat arka. Dia menggunakan arka ni, dia menggunakan ni. Arka. Okay. Yang ni pun semua pun guna arka. Yang ni pun guna arka. Nampak? Arka. Bukan arma ni, arka. Okay, kemudian dia nak mengalir tadi, dia berlakunya percikan api tadi, spark tadi, dia macam spark plug juga. Mungkin tak faham juga, you boleh imagine benda ni sebagai bunga api.
Bunga api dia nak mengalir di sini, kemudian dia menghasilkan arka tadi. Bila menghasilkan arka tadi, dia akan jadi panas. Panas ni dia akan mencairkan elektrod dan dia akan mencairkan bahan kerja juga. Maksudnya bahan kerja ni bukan dicair semua, dekat kawasan yang berhampiran dengan spark arka tadi. Jadi bila kita bila berlakunya pencairan dua-dua tadi, maka dia pun bergabung, kan? Bergabung, bertaut, berpeluk dekat situ. Kemudian bila dia keras, dia akan kekalkan pergabungan dia tadi. Maka jadilah cantuman. Jadilah cantuman. Itu cerita dia. Okay, arka. That's why dalam proses ni, kalau saya tanya dalam kuis ujian nanti, apakah bahan yang digunakan atau apakah medium yang digunakan untuk kita buat pemanasan? Dekat sini berlakunya kita menggunakan arka. Okay, kemudian kita ada satu lagi dipanggil metal. Ni faham kan WA ni? Welding ini satu proses mana dia panaskan bahan sehingga cair, lepas tu bahan tu bergabung, bertaut, berpeluk tadi, tak kira guna arka ke, guna apa ke, lepas tu bila dia keras tadi dia akan bergabung. Kemudian kita pergi kepada metal. Metal ni bahan logam. Okey, boleh ke boleh setakat ni? Boleh. Orangnya boleh. Mana yang lain? Boleh, Aida kata. Cik Aida je komen ni. Saya nak Lisa pula. Lisa ada komen dah. Boleh, Lisa kata. Okay. Wani. Okay, bagus. Boleh. Nurul Hakimah. Ana. Okay. Salam Sabah, Mbak. Sabah ke Sarawak? Suka hati aku je. Okay, doktor, kenapa kalau rock welding? Dah ada soalan ni. Awangku. Mana saya tak kejap. Doktor, kenapa kalau rock welding masuk angin percik spark tersebut tidak cantik? Masuk angin? Masuk angin keluar asap. Macam mana ni? Sebenarnya proses tu bila kita kata kan, kalau perut kita masuk angin dia akan kembung. Kembung kan. Bila kembung kita tak boleh. Pukul 11.52 dah ni. Kita dah nak habis ni. Baru nak cerita dah. Dah nak habis dah masa ni. Cepat betul masa lah. Mungkin kena ambil 3 jam ni direct. Contohnya tadi macam ni. You dah tengah kimpal sekarang ni. Bila ada angin semua apa semua. So kimpal tu akan terganggu proses dia. Kan, proses pemanasan tu terganggu dan of course dia akan ada efek sedikit. Tapi akan ada lagi efek. Nanti saya nak cerita ni. Kan, saya nak cerita ni. Jangan lupa stay tune pada minggu depan. Kita akan bersambung cerita dia ni. Kan? So, Awang kata tadi, satu memang arka ni. Satu lagi adalah gas. Kan, gas, perisai tadi. Bila angin lalu, so perisai tu tak ada. Ini saya nak cerita detail ni. Ini bezanya S dengan G ni. Kan? Awal punya cerita tu sebenarnya bukan sahaja arka tu. Bukan disebabkan arka tu tak cantik, tapi yang paling penting adalah ni, shielded dengan gas ni. Dia akan ada beza shielded dengan gas. Contohnya kalau you nak kimpal, contohnya saya tahu dekat sini ada orang Terengganu kan. Jangan tipu saya, ada orang Terengganu. Saya dah check dah profile awak. Okay, katakanlah you tepi pantai, tengah nak welding kan. So, tepi pantai kita tahulah angin dia kan kuat kan, angin dia kuat. So, mungkin masa kita kimpal tak cantik, kita pun kecewa. Tapi kita kimpal dalam kita punya bengkel tertutup, nampak, cantik pula kan. Adakah kimpalan ni depend kepada mood ke gimana Pak? Kan, macam mana tu? Sebenarnya bila kita nak kimpal tu, kan dia sebenarnya ni, that's why kita dekat sini ni metal kan. Okey, sebenarnya bila kita kimpal ni, bila kita buat kimpalan, bila cair material tu, apa yang berlaku adalah bila cair tu akan berlakunya bahan-bahan lain.
you kena ingat dalam environment kita ni kita ada oksigen, kita ada nitrogen, kita ada carbon dioxide, banyak lagi lah kan. Itu dia panggil benda asing, bahan-bahan asing. Kan? Sebab tu kita tutup sepadan kita. Kita tak nak bagi bahan asing ni masuk ke negara kita kan. So apa yang terjadi ialah bila kita buat kimpalan ni, you perasan tak bila you makan apple, you gigit apple tu, kan apple you gigit, tak kira lah gosok gigi kau tak gosok gigi tu cerita lain sahabat semua kan. Kerana you gigit apple tu, tengok warna putih kan. Sebab you dah gosok gigi tadi lah. Kan? You gosok gigi. Kan? Kecuali pagi ni, saya tahu ramai yang tak berani lagi kelas saya. Gigit apple, tengok ada warna kuning. Doktor Rahmat kata warna putih. Kan tadi? Ini cerita orang normal. Macam saya bangun pagi, gosok gigi, lepas tu gigit apple, kalau dia warna putih. Yang tak gosok gigi lagi, warna kuning tu cerita lain. Ni cerita lain. Itu episod lain. Okay, sekarang ni kita cerita, kita cerita adalah kita sekarang ni nak makan apple kan. Kita nak makan apple kan. Kita nak makan apple yang kita dah gosok gigi tadi. Kita makan apple tengok warna putih. Dia tak adalah putih sangat lah. Dia warna putih jugalah. Okey lah juga putih kan. Lepas tu tiba-tiba color tu bertukar menjadi warna coklat. Bukan sebab taik gigi kita tadi melekat. No. Ini tidak ada kaitan dengan benda tu. Sama ada hidup dengan mati. Ini ceritanya adalah kita gigit tadi, kita gosok gigi tadi kan. Jangan salah faham pasal gosok gigi tu. Sebab kita cerita manusia normal gosok gigi, dia gigit, kepala dia warna putih. Kita imagine macam tu kan. Tiba-tiba dia bertukar warna coklat. Adakah adik kita pergi gigit? No, adik kita tak ada dalam bilik tu. Ceritanya adalah bila kita gigit ni, apa yang berlaku adalah oksigen ni bertindak balas dengan apple tadi. Oksigen bertindak balas dengan apple tadi menyebabkan dia bertukar color. Oksigen. Sebab tu kita panggil oxidation. Kan kita kata makan bahan ni dia antioksidan. Dia boleh menyebabkan you jadi muda. Oksigen gigi apple. Yes, oksigen gigi apple. Kan? Bukan adik you ke, bukan mak you yang pergi gigit pula. Nanti you salah faham. Kenapa pula kalau ni mesti ada yang tak gosok gigi ni makan apple aku ni. Kan? Bukan. Okay? Sebab tadi dia teroksida kan, kita kata antioksidan. Belilah bahan ni, dia adalah antioksidan. Maksudnya dalam badan kita ni, kalau sebab apa kita jadi tua? Kenapa kita jadi makin lama makin tua? Bukan makin muda tak? Makin tua. Makin tua berkedut apa semua. Sebab apa? Sebab oxidation, oksidan. Berlaku oksigen. Sama juga dengan bahan ni. Kan? Dia cerita dia, kalau cerita panjang lah. Sebenarnya besi tu, kalau kita besi berkarat, kenapa besi berkarat? Sebab besi ni, dia asal-asal dalam tanah. Cerita dia kan. Jadi kita nak ambil besi tu, kita kena cairkan dia, panaskan dia, kita bentuk dia macam-macam. Dia tak nak, dia tak suka. Dia nak kembali kepada asal dia. That's why dia bertindak balas dengan oksigen tadi untuk kembali kepada keadaan asal dia. That's why dia berkarat. Sama juga kita manusia berasal daripada tanah. Kan? Bila kita mati tadi, meninggal nanti jadi tanah balik. Sama juga dengan bahan tu. Sebab apa? Dia oxidation berlaku. Oksidan berlaku. Bertindak balas dengan oksigen. So apa yang berlaku? Dekat sini, bila oksigen ni attack dekat sini, bahan kita tadi tak cantik. Walaupun kita tak gigit dia macam apple tadi. Ini bukan cerita pasal gigit tak gigit ni. Ini cerita pasal oksigen ni. Kan? Oksigen tu attack kita punya bahan kerja tu, menyebabkan kita punya kimpalan tadi dia tak kuat. Dia sepatutnya cantik lah kimpalan tu, tapi jadi tak kuat. Sebab apa? Oksigen bertindak balas. That's why kita perlukan perlindungan. Bukan insurans. Saya tak jual insurans. No. Bukan cerita pasal insurans. Perlindungan ni adalah shielded tadi. Adalah perlindungan ni adalah kita hasilkan asap. Kita hasilkan gas untuk kita lindungi bahan kerja kita tu daripada serangan oksigen. That's why you kata bila kita kimpal dekat tepi jalan ke, dekat angin-dangin, so bila kita kimpal, so angin akan tiup gas tadi, maka oksigen tu, dalam angin tu ada oksigen. So oksigen tu akan bertindak balas dengan bahan kerja tu. Maka kita tengok kimpalan, kenapa tak cantik? Kenapalah tak cantik? Apakah kenapa tak jadi macam ni? Kenapa aku kimpal dekat kimpalan tu jadi, dekat luar tak jadi? So jangan give up.
So jangan give up. Memang benda tu berlaku macam tu. Okay, inilah beza dia. Inilah beza dia semau shielded ni dengan gas. Dalam timpalan semau, shielded dia adalah semula jadi. Kalau dalam jimau, jitau ni, dia menggunakan gas. Okay. Setakat ni faham? Faham ke faham ni? Ke tak faham? Dah pukul 12. Okay. Saya berjanji dengan you all sejam je kelas kita. Sebab saya memahami anda semua kan, ada internet dan sebagainya, kesian. Jadi, suka silah Okey, so saya rasa you all semua dah dapat dah. Nanti kita sambung lagi minggu depan lah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi kelas kita pada hari dan waktu yang sama. Bila nak habis ni, dah bulan puasa dah masuk nanti. Sepatutnya kita bagi lagi tenaga dalam bulan puasa. So kalau tak ada soalan, nanti kita ada apa tu? Oh, banyak soalannya. Faham. Doktor, nak slide boleh? Boleh. Oksigen gigi apple teroxide, kantoi sudah. Doktor, kalau welding dalam air guna mau ke tak mau? Tak mau. Boleh doktor. Doktor, kenapa kalau root welding masuk? Dah jawab dah tadi Okey, boleh ke boleh? Kita jumpa lagi minggu depan. Saya rasa minggu depan dah bulan puasa kan. Selamat berpuasalah kepada semua umat Islam. So, jangan lupa ganti puasa yang lama sebelum memulakan puasa yang baru ini. So, you ada beberapa hari lagi. Okey? Saya harap you all semua dapat something daripada perkongsian kita. Terutamanya lelaki ada kena ganti puasa teruknya. Okey, setakat itu dulu semua pelajar-pelajar saya. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah pada hari yang sama, waktu sama. Jaga diri elok-elok, jauhkan diri daripada COVID tu. Okey, duduk rumah, duduk dengan mak ayah, jangan lari-lari, jangan ronta-ronta. Okay, saya harap you all semua dapat something lah daripada perkongsian kita pagi ini. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jumpa lagi next week. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.